kita akan sambung pembacaan kita. Muka surat 57, surah Ali Imran. Ini kita baca lagu Bayati pula, lagu Bayati. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Okey. Rabbana di situ, Rabbana tu di situ adalah na tu adalah hukum mat jaiz munfasil. Amanna tu di situ adalah mat badal. Manna dengung, di situ dengung. Kemudian mat asli 2 harakat. Bima di situ adalah mat jaiz munfasil. Ikhfa di situ. Jadi bagi 50% pada sebutan nun dengung, kemudian 50% bagi pula pada zai. Anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Faktubna. Okey, kaf dia tak ada qalqalah. Jadi sebut fak. Huruf kaf. Tub ada qalqalah. Faktubna ma'asyahidin. Okey. Wa makaru Allah. Wa makaru Allah. Okey, ra tu makaru, ra tebal lah. Ra tafkhim. Wa makarallah. Okey. Wallahu khairul makirin. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. Okey, berhenti di situ. Iz kejap. Iz qala Allah ya Isa. Ya Isa di situ 2 atau 4 atau 5 mad jaiz. Inni dengung. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Okey, berhenti. Wa rafi'uka ilai. Berhenti di situ. Kalau berhenti dengan sabdu ni kita tekan sikitlah. Ilai. Okey. Wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Okey, berhenti situ. Wa ja'ilul ladzina اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Okay. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Okay. كفروا ila kafaru ni majais, majais munfasil. Ila yaumil qiyamah. Okey, qiyamah nanti. Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Okey, berhenti situ. Fa'ahkumu. Okey. Thumma di sini wajibul gunnah. Dengung 2 harakat. Thumma ilayya mar. Okey. Mim
fathah jumpa dengan ra baris mati jadi ra tebal. Marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Okey, takhtalifun. Macam telefon lah, tapi fun, takhtalifun. Okey. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. Di sini dengung. فأما الذين كفروا u tu hamzah lepas tu ain wa'az فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. Okay. وما لهم من ناصرين. Okay. والآخرة boleh berhenti di sini Azaban di sini ikhfa dia dengung sini lepas tu shin. Azaban bagi 50% sini 50% sini dekat shin. Azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Okey, fid dunya tak ada dengung lah. Sebab apa? Sebab dalam satu perkataan. Okey, nun mati jumpa ya tapi dalam satu perkataan maka tidak ada dengung. Wal akhirah nanti wama lahum bin nasirin. Okey, nanti di situ min nasirin tahan sini ada nun mati jumpa nun berbaris jadi sabdu lah jadi idgham ma'al ghunnah. Okey. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. Okey, dengung di sini. وَأَمَّا الَّذِينَ mak badal آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. Okey, berhenti di sini ujurahum. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Okey Wallahu la yuhibbuz za. Mana? Za tu kita letak kan lidah kita ni depan dia letak dekat gigi. Za. Macam tu. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Okey, berhenti. Lepas tu za ni dia lagi ringan daripada za. Za ni dia depan lidah tapi dia dah nak sampai tengah dah. Di antara tengah lidah dengan depan lidah. Za macam tu. Tapi kalau zal ni betul-betul depan lidah. Lidah ujung sekali letak di gigi yang atas. Okey. Zalika natluhu alayka minal ayati waz-zikril hakim. Okey. Zalika letak lidah di atas tempat ta tu. Natluhu alayka minal ayati waz-zikril hakim. Okey, berhenti di sini. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam. Okey. Inna masala. Okey. Isa, masalah ni tak panjang semua ni tak panjang. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam. Okey. Ni ikhfa 'indallah ni adalah ikhfa 'indallahi kamasali. Okey, semua tak panjang kamasali. Lepas tu kat sini ni panjang. Adam. Okey. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun
fayakun. Okey. Khalaqahu min min letak lidah kita di tempat nak sebut ta. Sebab ikhfa. Ni apa dia ni yang waw kecil ni? Yang ni nama dia maksilah qasirah. Khalaqahu min turabin. Okey, sekali lagi ya. Ni ikhfa. Jadi bin letak lidah di tempat nak sebut sa. Okey. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Okey, kun samalah. Jadi bentuk mulut nak sebut fa, dengung sambil bentuk mulut nak sebut fa. Hukum ikhfa di situ. Okey. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Al-haqqu. Okey. Jadi kat sini kenapa kita baca al? Kenapa kita tak guna kaedah yang kita selalu guna tu? Apabila hamzah wasal tidak ada baris, kan? Hamzah wasal tidak ada baris. Kan? Okey. Selalunya kita akan guna kaedah melihat huruf ketiga. Bila kita tengok huruf ketiga, baris dia baris atas. Jadi sepatutnya kat sini kena baris bawah. Tapi kenapa kita baca al? Kenapa kita tak baca il? Sebab ni perkataan ni adalah kata nama. Dia bukan kata kerja. Okey. Kaedah hak yang tu hak yang kita baca baris bawah tu, yang tu adalah untuk kata kerja. Yang ni adalah kata nama. Bila kata nama, dia sentiasa baris atas. Okey. So kita sambung. Kita Al-haqqu min rabbika fala min rabbika idgham ma'al idgham bila gunnah masuk terus dengan ra. Min rabbika fala takum minal mumtarin. Fala takum minal mumtarin. Okey, fala takum masuk terus dengung nun mati masuk dalam mim. Fala takum minal mumtarin. Okey faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu. Okey, faman di sini nun mati jumpa dengan ha, hukum dia adalah izhar. Izhar halqi. Kemudian hajjaka fihi. Okey, itu berapa harakat tu? Faman hajjaka fihi berapa harakat? Okey. Hajjaka fihi itu adalah 6 harakat. Mat apa kita panggil tu? Ingat yang selalu yang 6 harakat nama dia mat lazim. Semua hak yang 6 harakat semua nama dia mat lazim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Okey. Min di situ iqla'. Ba'di ma ja'aka minal ilm. Okey, ja'aka di situ mak wajib minal ilm. Okey. Bila kita berarti ilm, okey, sebut il betul baru tutup mulut. Ilm. Okey. Faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. Okey, faqul ta'alau nad qalqalah itu nad
nad'u abna'ab. Qal lagi. Abna'ana wa abna'akum. Okey, abna. Na di situ tu mak wajib. Sama juga wanisa. Wanisa ana wanisa akum mak wajib. Wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Okey, wa anfusana ikhfa أنفسنا إخفاء وأنفسكم ثم نبتهل ثم قلقلة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Okay, fanaj'al la'natullah. Di situ tidak ada dengung apa-apa. Nama dia idgham mutamathilain. Sebab apa? Sebab dua-dua huruf tu huruf yang sama, lam dengan lam. Kita panggil idgham mutamathilain. La'natullahi 'alal kadhibin. Okey. Habis. Kita baca daripada atas adik. Okey. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Okay. Wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash shahidin. Okay. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Okay. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Okay. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وأبناء فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Okey, jadi ayat yang last ni dia panjang, siapa boleh baca dengan satu nafas memang hebatlah. Kalau baca laju memang boleh, itu try satu nafas je, ayat ni 61. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Okey, itu satu nafas lah. Tapi ayat ni memang panjang lah. Kalau orang boleh baca satu nafas dengan cara lambat tadi tu memang hebat lah. Bukan tak ada, memang ada. Ada orang boleh baca macam tu sebab dia latihan. Okay. Okay, sekarang kita tengok makna sikit je. Tengok makna sikit. Okay. Kata ni Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Okay. Ni nak sambung cerita tentang Al-Hawariyun. Kemarin kita dah cerita sikit bagaimana Nabi Isa itu dia dilahirkan, kemudian dia dibantu oleh Allah SWT dengan beberapa jenis mukjizat. Dia ada mukjizat yang mana dengan mukjizat tu dia menzahirkan bahawasanya dia adalah seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila dia berdakwah kepada orang ramai, maka sebahagian daripada kalangan Bani Israel, kemudian daripada kalangan pemerintah Rom pada zaman tersebut, mereka menjelaskan permusuhan dan kekufuran kepada apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka apabila Nabi Isa merasakan ancaman daripada kumpulan-kumpulan ni, maka dia tanya daripada kalangan orang ramai yang mengikut dia tu, maka dia tanya, siapakah di kalangan kamu yang benar-benar sanggup untuk bersama aku, susah senang semua bersama aku, siapa di kalangan kamu adalah Ansarullah, penolong-penolong kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bangkitlah 12 orang yang mana mereka ni digelar sebagai Al-Hawariyun. Maka ni adalah pengikut kepada Nabi Isa yang setia, 12 orang ni. Tapi akan ada lagi cerita tentang mereka. Ini ada sambungan sedikit tentang mereka ni. Yang 12 orang ni, sifat-sifat mereka. Apa yang mereka kata kepada Nabi Isa? Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman, bima anzalta, dengan apa yang telah engkau turunkan, wattaba'na ar-rasul, dan kami telah mengikut Rasul, iaitu Nabi Isa. Faktubna ma'asyahidin, maka tulislah nama-nama kami ni bersama orang-orang yang bersaksi, ataupun orang-orang yang mati syahid, syahidin, orang yang bersaksi lah. Okay, jadi orang-orang yang menyaksikan bahawasanya Nabi Isa ni adalah Rasulullah dan tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu wa makarullah, lalu telah berlaku suatu peristiwa, wa makarullah, mereka telah membuat sesuatu perancangan jahat, wa makarullah, dan Allah Taala juga merancang untuk mereka. Okey, jadi perancangan jahat apa yang mereka buat ni? Ni adalah pada ketika Nabi Isa telah berdakwah lama, beberapa tahun, lebih kurang 30 tahun lebih Nabi Isa berdakwah.
di kawasan Palestin, di kawasan Nazareth, kemudian teruslah di kawasan sekitar tu sampailah bandar-bandar seperti Jerusalem dan sebagainya. Maka pada waktu tu tiba-tiba salah seorang daripada Al-Hawariyun ni dia belot, nama dia Yahuda, Yahuda nama dia. Maka dia ni belot dan dia bagi tahu di mana lokasi Nabi Isa kepada kerajaan Rom, yang pada waktu tu tengah cari dan nak bunuh Nabi Isa. Okey. Jadi dia bagi tahu. Bila dia bagi tahu, maka tentera Rom pun mainlah di kawasan yang tempat Nabi Isa duduk tu. Tapi Allah Taala kata, Allah Taala juga membuat perancangan. Orang Rom dengan Yahuda ni buat perancangan nak belot kepada Nabi Isa. Kemudian Allah Ta'ala juga dalam masa yang sama dia juga ada perancangan dia. Wallahu khairul makirin. Allah Ta'ala itu adalah sebaik-baik perancang. Iz qala Allah ya Isa, ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, aku akan mematikan engkau pada hari ini. Pada hari itulah, wa rafi'uka, dan aku akan mengangkat engkau ilayya kepada aku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan menyucikan engkau daripada orang-orang yang kufur, wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru, dan aku akan menjadikan sesiapa sahaja yang mengikut engkau lebih tinggi darjat dia daripada orang-orang yang kafir, ila yaumil qiyamah, sampailah hari kiamat. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian kepada akulah tempat kamu pulang, fa ahkumu bainakum, dan aku akan menentukan di antara kamu fima kuntum fihi takhtalifun, tentang apa yang kamu perselisihkan. Okey. Jadi pada hari tu, hari yang mereka belot tu, Yahuda dengan yang tentera Rom yang datang untuk membunuh Nabi Isa, maka Allah Taala mengangkat Nabi Isa, angkat Nabi Isa dan tukar daripada tadi ni yang Nabi Isa ni telah diangkat, Allah Taala bawa dan letak di mana? Letak di sisi dia, kita tak tahu di mana. Kemudian Allah Taala tukar muka yang Yahuda tadi ni, muka dia tu tukar kepada muka Nabi Isa. Maka orang-orang yang Rom tadi ni, dia tengok-tengok nampak Yahuda tu kan. Tapi dia tengok muka tu muka Nabi Isa. Dia tangkap Nabi yang depa rasa Nabi Isa tu yang sebenarnya Yahuda. Kemudian depa salib kawan tu. Maka yang mati tu sebenarnya Yahuda, tapi diumpamakan muka tu kepada mereka. Kisah ni kita boleh baca nanti di dalam surah yang lain. Ada kisah ni yang khusus Allah Ta'ala nak cerita kat kita. Surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-Ma'idah. Okey, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Kepada akulah kamu akan kembali, fa ahkumu bainakum, maka aku akan mengadili apa sahaja yang kamu perselisihkan. Okey. Jadi kita di dunia ni banyaklah macam-macam yang kita berbeza pandangan. Dari sudut akidahnya, dari sudut syariahnya, dari sudut politiknya, dari sudut falsafah dia dan sebagainya. Yang semua tu kita berbeza pandangan tu, ya kita duk kata kita betul, orang lain salah, orang lain duk kata dia betul, kita salah, dan sebagainya tu, yang akhirnya tu akan dihukum ataupun akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah di akhirat kelak. Siapa yang betul, siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, siapa yang mendakwa sesuatu benda hanya kerana habuan keduniaan dan sebagainya, yang tu semua akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang boleh menipu di atas muka bumi ni. Kat dunia ni orang boleh menipu macam-macam. Dia tunjuk kata dia baik, tunjuk kata dia buat sekian kan. Tunjuk kata dia tolong orang, tunjuk kata dia di pihak yang benar, memperjuangkan nasib orang miskin dan sebagainya. Tapi di dalam hati dia sebenarnya dia nak mendapatkan hasil ataupun mendapatkan habuan yang keduniaan, yang sementara untuk dia tu. Jadi kita tak tahu benda tu. Maka dekat akhirat nanti barulah Allah Ta'ala akan reveal benda-benda tu semua. Fa ammal ladzina kafaru, orang yang kufur, apa
apa akan jadi kat dia? Fa u'azzibuhum 'adzaban syadida, maka aku akan azabkan dia dengan azab yang pedih. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan ada pembantu. Okey, ni adalah orang-orang yang kufur, orang yang zalim. Maka Allah Taala akan azab dia dengan azab pedih. Fid dunya, di dunia lagi dah kena dah. Jadi kita kadang-kadang kita tengok orang tu susah, hidup dia ni, nampak macam apa, nampak macam tak ada harapan, kan, nampak teruk dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita tanya dia balik, dulu ni dia buat apa dulu ni, masa muda-muda apa semua, bila dia cerita tu, selalunya masa muda-muda buat zalim. Buat zalim kat siapa? Yang pertama buat zalim kat mak pak sendiri. Buat zalim kat mak pak sendiri ni macam mana? Bila apa, bila dah badan dah sihat, akal dah cerdas dan sebagainya, dia tak mengambil tanggungjawab untuk membantu ibu bapa. Tu adalah masalah tu. Badan sihat semua, pisat dadah, jadi beban pula kepada mak pak. Duk perhabis duit mak pak yang kerja. Perhabis makan pun makan kat rumah mak pak dia duk keluar duit. Umur dah sampai 20 lebih. Lepas tu apa nama, badan kuat, boleh pergi kerja, boleh bantu mak ayah dia. Kita jumpa macam-macam orang, orang yang kurang upaya, yang duduk dengan mak mereka, usaha cuba nak cari kerja juga, untuk bantu mak mereka, untuk bantu keluarga mereka. Ni orang kurang upaya ni, yang banyak upaya ni, duk menyusahkan orang ni apa cerita. Jadi tu buat zalim pada orang. Jadi Allah Ta'ala akan azab di dunia lagi. Kita tengok hidup dia susah, hidup dia tak tahu mana, merempat. Wal akhirah, kemudian di akhirat pula kena pula, wa ma lahum min nasirin. Okey, maka tiadalah bantuan kepada mereka. Kemudian wa ammal ladzina amanu, orang yang beriman pula, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Orang beriman dan beramal soleh, selalu dua sifat ni dia sekali. Yang ni ulama tafsir lah. Waw tu nak panggil waw ataf ke ataupun waw al-mughayarah. Kalau kita kata waw tu waw ataf, maksudnya orang yang beriman dan beramal soleh kena ada dua-dua syarat ni, baru dapat apa yang dijanjikan oleh Allah SWT di dalam setiap ayat yang sebut dua perkataan ni. Kalau waw tu waw mughayarah, maksudnya iman tu satu perkara lain, amal tu satu perkara lain. Maksudnya iman saja pun dah cukup dah, untuk menyelamatkan di hari akhirat kelak. Amal soleh tu, dia tu cuma tambahan saja, iman saja dah cukup. Okey, jadi amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan ganjaran mereka. Allah Ta'ala akan bagi ganjaran dia pun bagi cukup, seadil-adilnya. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah Ta'ala itu tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nampak tak? Jadi orang yang zalim ni jangan. Kita ni macam mana cara hidup kita pun susah tahu mana pun. Kalau kata kita ni diuji lah, diuji oleh Allah SWT, tak ada kesenangan. Kod ni kurang dan sebagainya, susah lah hidup kita. Maka jangan sesekali kita zalim orang lain. Jangan kita pergi menyusahkan orang lain dengan cara yang dia tak redha. Kemudian kita jangan mencuri barang orang lain. Buat zalim, orang nak pergi kerja, orang tu pun susah, dia ada motor je dia pergi kerja, ulang-alik. Kemudian kita pergi curi motor dia, dia tu susah, susah yang sangat-sangat susah. Tu buat zalim lah tu. Maka Allah Ta'ala tidak menyukai orang macam ni. Ni memang berat, memang susah. Memang Allah Ta'ala akan bagi azab yang betul-betul pedih. Zalika natluhu alayka minal ayati wa dzikril hakim, itulah ayat yang kami bacakan kepada engkau, dan peringatan yang bijaksana, yang hikmah, yang penuh hikmah. Dan Allah Ta'ala kata, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah adalah seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab, dan dia telah mencipta Nabi Adam daripada tanah. Thumma qala lahu kun fayakun, kemudian dia berkata jadi maka jadilah. Kenapa macam tu? Kenapa Allah Ta'ala cerita benda ni?
Sebab Nabi Isa tu orang duk kata dia Tuhan. Yang orang Kristian ni dia duk kata Nabi Isa ni Tuhan. Jadi dia ni dia lahir tanpa bapa. Kemudian dia boleh hidupkan orang lain. Boleh hidupkan benda yang mati, benda yang kerah. Kemudian boleh sembuhkan penyakit-penyakit, boleh bagi tahu perkara ghaib. Maka dia ni ada sifat Tuhan. Maka dia pun kata Nabi Isa ni Tuhan lah. Sebab dia tak ada bapa. Jadi bapa dia tu Tuhan. Bila bapa dia Tuhan, dia anak Tuhan. Bila dia anak Tuhan, dia pun mewarisi sifat Tuhan. Maka dia pun Tuhan. Okey. Oleh itu Allah Ta'ala jawab, bukannya susah. Kalaulah kamu kata Nabi Isa tu Tuhan sebab dia tak ada bapa, Nabi Adam lagilah Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tu tak ada mak, tak ada bapa. Memang yang cipta dia tu 100% adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Adam tu sepatutnya lagi Tuhan daripada Nabi Isa. Tapi Nabi Adam tidak Tuhan. Orang Kristian pun tak kata Nabi Adam tu sebagai Tuhan. Jadi maka Allah Ta'ala kata maka Isa ni samalah macam Adam. Allah Ta'ala cipta dia daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nabi Adam daripada turab, daripada tanah. Kalau Nabi Isa daripada roh, daripada roh yang Allah Ta'ala hantar, Ruhul Quds. Kemudian qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah Ta'ala kata jadi maka jadilah. Samalah. Kemudian al-haqqu mir rabbik. Kebenaran daripada Tuhan engkau. Ini adalah kebenaran, wahai orang Kristian, wahai orang Nasara. Bukannya yang kamu kata tu bahawa saya Nabi Isa tu Tuhan. Bukan yang tu yang kebenaran. Yang kebenaran tu adalah yang ni. Nabi Isa tu seorang rasul dan dia juga adalah seorang manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Fala takum minal mumtarin. Maka janganlah kamu wahai Muhammad dan orang-orang Islam jangan jadi daripada kalangan orang yang ragu-ragu. Jangan duk ragu-ragu dengan kebenaran ni. Faman hajjaka fi. Kemudian Allah Taala kata, wahai Muhammad, kalau ada orang nak berhujah dengan kamu tentang perkara ni, tentang kenyataan ini,